Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman, dan kita nak mulakan dengan perkembangan terkini pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat. Apabila kita lihat calon Demokrat Joe Biden diambang kemenangan kerana Joe Biden itu, kalau kita lihat hanya perlu menang di satu lagi negeri untuk mengalahkan Presiden Donald Trump. Fizi. Ya, betul tu. Dan ini berdasarkan kenyataan daripada dan juga jumlah kiraan undi elektoral, yang mana Biden sekarang ini hanya kurang 6 undi elektoral untuk memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, yang mana memerlukan 270 undi elektoral untuk dimenangi. Biden sekarang ini kira-kira ada 263 ataupun 264 undi elektoral. Beliau kemungkinan besar hanya memerlukan satu sahaja negeri untuk memenangi pilihan raya Presiden tersebut, manakala Donald Trump kini berada pada angka 213 undi elektoral, dan beliau Trump sekurang-kurangnya memerlukan keempat-empat negeri yang sekarang ini masih lagi dalam proses kiraan undi untuk memenangi ataupun mendapatkan jumlah 270 kerusi 70 undi elektoral itu untuk memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dan kita fahamkan sejak daripada semalam lagi kempen Trump telah pun melancarkan orang kata serangan terhadap proses demokrasi kepada pilihan raya Amerika Syarikat kali ini, apabila beliau terus memfailkan saman tuntutan kepada beberapa buah negeri, iaitu 3 negeri kesemuanya, yang mana Pennsylvania, Michigan dan juga Georgia. Beliau memfailkan saman tuntutan mahkamah semalam untuk memandangkan beliau berada di belakang calon Demokrat Joe Biden untuk mendapatkan 270 undi untuk ke Rumah Putih. Dan tuntutan baru itu bergabung dengan cabaran-cabaran undang-undang Republican di Pennsylvania dan Nevada menuntut akses yang lebih baik bagi pemerhati kempen ke lokasi undian diproses dan dikira serta menimbulkan kebimbangan mengenai undian tidak hadir. Dan kempen Trump juga berusaha untuk campur tangan dalam kes Pennsylvania di Mahkamah Agung, membahaskan apakah undi yang diterima hingga 3 hari selepas pilihan raya boleh dikira, masih lagi boleh dikira. Itu yang apa yang dicabar Trump pada tuntutan di mahkamah tersebut. Dan kita juga fahamkan sebentar tadi Joe Biden ada memberikan ucapan yang menyatakan bahawa beliau meminta semua rakyat Amerika Syarikat untuk bersabar. Dikatanya proses demokrasi ini kadang-kala agak huru-hara, tetapi proses ini sedang berlangsung. Kiraan undi telah pun dan juga sedang dilangsungkan di beberapa buah negeri, dan keputusan itu dijangka akan diumumkan dalam masa beberapa hari lagi, kerana kita fahamkan hari ini kemungkinan besar di Pennsylvania akan umumkan siapakah calon yang dapat memenangi undi elektoral di negeri terbabit, sekaligus kemungkinan besar juga hari ini kita akan dapat tahu siapa yang bakal menerajui Rumah Putih itu, sama ada Presiden Trump dapat mengekalkan jawatannya ataupun Joe Biden dapat merampas kerusi tersebut daripada Trump. Dan kita nak saksikan sedikit live CNN ini. Ya, betul. Gigi. Mengenai perkembangan pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat itu. Dan kalau kita nak cakap mengenai tuntutan Trump di mahkamah itu, kalau anda boleh lihat sekarang visual menunjukkan 253 Joe Biden, 213 adalah Donald Trump. Sekarang ini apa yang dibawakan perkembangannya di CNN. Dan kalau kita lihat tuntutan yang dibawakan oleh Trump ini di mahkamah, beliau pihaknya atau pihak kempen Trump menuntut akses yang lebih baik bagi pemerhati kempen di lokasi di mana undi diproses dan dikira. Tetapi seorang hakim di Georgia telah menolak saman dan tuntutan Trump tersebut kurang daripada 12 jam selepas difailkan. Ya, betul tu. Dan yang anda dapat saksikan sekarang ini adalah proses kiraan undi. Kita tahu begitu banyak sekali media-media di Amerika Syarikat, New York Times, CNN, BBC dan banyak lagi media-media lain memaparkan kiraan undi dan juga unjuran undi siapa yang bakal orang kata proses kiraan undi, walaupun ia masih lagi berlaku dan difahamkan ada peratus-peratusannya kiraan undi telah dilakukan, dan jangkaan unjuran dibuat oleh media-media luar negara ini untuk melihat siapa yang orang kata kemungkinan besar dapat memenangi kiraan undi di beberapa buah negeri ini. Dan selepas 2 hari pilihan raya ini masih tiada calon yang berjaya mendapatkan majoriti undi elektoral untuk memenangi Rumah Putih, dan namun kemenangan Biden di negeri-negeri Great Lakes membuatkan beliau mendapat 264 undian, sekaligus hanya perlu memenangi satu lagi negeri untuk jadi presiden.
Trump pula ada 214 undi elektoral dan menghadapi rintangan yang lebih tinggi untuk mencapai angka 270. Beliau perlu menang keempat-empat negeri yang masih dalam perkiraan iaitu Pennsylvania, North Carolina, Georgia dan juga Nevada. Dan itulah empat negeri itu masih lagi dalam keadaan tergantung dan juga Donald Trump dijangka akan membuat satu ucapan sebentar sahaja lagi kerana kita tahu Joe Biden ada mengatakan bahawa supaya semua warga Amerika untuk bersabar dan bertenang menunggu keputusan. Tapi ada perkembangan yang dibawakan dari Setiausaha Pejabat Negeri Georgia sebelum ini, Gabriel Sterling, yang memaklumkan mereka telah menjangkakan bahawa proses pengiraan undi akan memakan masa lebih panjang kerana mereka menggunakan banyak undi pos yang menggunakan kertas kerana pengiraan undi yang melibatkan undi pos ini memang boleh memakan beberapa hari. Katanya juga beliau sendiri memerhati apa yang berlaku di pusat pengiraan undi. Dalam masa yang sama melihat bagaimana kertas undi itu diterima kemudian disahkan. Lepas tu tengok pula keputusan oleh kedua-dua pihak, ada wakil kedua-dua pihak di pusat pengiraan undi. Jadi maka itulah sebab mengapa mungkin Georgia, mahkamah di Georgia menolak tuntutan saman oleh pihak kempen Trump di sana. Ya, betul tu. Dan ramai juga berpendapat apabila Trump melancarkan saman tuntutan di mahkamah untuk mencabar keputusan-keputusan pilihan raya di negeri-negeri yang dianggap macam atas pagar di Georgia dan sebagainya. Ramai yang berpendapat bahawa kemungkinan besar ia tidak memberi sebarang implikasi terhadap keputusan pilihan raya yang telah pun dikeluarkan oleh negeri-negeri terbabit. Dan kita fahamkan Pennsylvania hari ini kemungkinan besar akan umumkan siapa antara Joe Biden dan juga Trump untuk memenangi negeri terbabit, dan kita fahamkan ada undi elektoral yang begitu penting sekali di negeri itu untuk dimenangi, dan Biden hanya memerlukan satu negeri lagi untuk menangi, disahkan sebagai presiden. Trump masih lagi, orang kata, jauh lagi perjalanannya untuk mencapai 270 undi itu, dan sudah pasti ini akan membuatkan ramai pihak nanti terutama sekali rakyat Amerika Syarikat sama ada siapa yang akan menerujui kepimpinan baharu Rumah Putih itu. Dan dalam masa yang sama juga, Gigi, hari ini merupakan hari yang begitu penting juga untuk Malaysia. Kita nak beralih kepada perkembangan di Malaysia selain daripada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang kami bawakan. Hari ini juga Malaysia mempunyai hari yang begitu besar sekali buat rakyat jelata kita untuk menantikan apakah bajet 2021 belanjawan yang akan dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, yang menyatakan bahawa yang kita jangkakan pukul 4 petang ini, ya, Gigi. Ya, betul. Kalau kita tengok paparan di muka hadapan akhbar berita harian turut memaparkan harapan rakyat bagi belanjawan 2021 ni. Kita tahu beberapa fokus untuk bajet 2021 ni, antaranya golongan B40 dan pekerja, bantuan sara hidup bulanan selama 6 bulan, dan kita tahu juga baru-baru ini apa yang diperkatakan oleh orang ramai mengenai pengeluaran akaun 1 KWSP, yang mana ia juga akan diberitahu keputusannya pada belanjawan pada pukul 4 petang ini. Begitu juga dengan lanjutan moratorium pinjaman. Adakah sama ada lanjutan itu akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu, mereka yang kehilangan pekerjaan misalnya, ataupun syarat-syarat tertentu untuk lanjutan moratorium ini. Dan juga ada juga dikatakan bahawa perlunya bantuan peralatan e-pelajaran untuk anak-anak. Kita tahu ramai pelajar-pelajar di luar sana melakukan pembelajaran secara dalam talian sekarang ini. Apa yang penting adalah pengurusan infrastruktur internet itu sendiri. Adakah ia akan diberi bajet yang lebih untuk memperbaiki infrastruktur internet, bukan sahaja di Sabah Sarawak, malah di Semenanjung juga ada di beberapa negeri masih lagi kurang baik lagi infrastruktur internet di situ, capaian internet di situ. Dan juga adakah bantuan diberikan kepada pelajar-pelajar ini dari segi mungkin data free ataupun allowance untuk bantuan untuk telefon pintar, kerana mereka memerlukan perkara itu untuk meneruskan pembelajaran mereka secara dalam talian. Dan sudah pasti perkara yang tertumpu adalah berkaitan dengan ekonomi negara. PKS, bantuan ramai yang meminta lanjutan moratorium, pengeluaran akaun KWSP, akaun 1,
Bagi pelajar seperti Gigi katakan, pelajar yang memerlukan peralatan internet, telefon pintar, dan dalam masa yang sama juga pelajar yang keluar graduate daripada universiti, anggaran setiap tahun 300 individu, 300 graduan keluar daripada universiti, bagaimana peluang pekerjaan mereka. Kemudian kita lihat juga angka pengangguran yang sekarang ini antara 700,000 hingga 800,000 kes pengangguran di seluruh negara setakat Ogos yang lepas, dan bagaimana Belanjawan 2021 ini yang kita sedia faham Menteri Keuangan menerima lebih kurang dalam 170 cadangan yang diutarakan oleh pelbagai pihak, termasuk daripada pihak pembangkang sendiri yang telah pun menyatakan 6 cadangan utama daripada Pakatan Harapan, dan juga beberapa cadangan telah pun diberikan dalam perkara itu sama ada ia dimasukkan, dipertimbangkan dan sebagainya. Kita akan bawakan kepada anda dalam buletin Wani khas pada petang ini yang akan dihostkan oleh moderator Nailah dan juga Riza Zulkafli, yang akan membincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita apa perkara-perkara yang perlu titik beratkan, implikasi selepas Belanjawan 2021 yang akan dalam masa yang sama juga memberi perkembangan mengenai politik tanah air negara, sama ada kesepakatan di antara ahli-ahli parlimen itu dapat dicapai pada Belanjawan 2021 ini, sekaligus memberi indikasi bahawa kesemua mereka menjunjung titah Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah untuk meluluskan Belanjawan 2021 dan mengenepikan polemik politik buat sementara waktu ini. Sesamalah kita nantikan pembentangan Belanjawan 2021 yang pertama kalinya dibentangkan oleh kerajaan PN. Tapi kita nak beralih kepada perkembangan COVID-19 di dalam negara ini. Kes baru yang dicatatkan iaitu sebanyak 1,009 kes. Masih 4 angka? Ya, 4 angka. Begitu juga kematian turut dicatatkan sebanyak 6 kematian, dan menjadikan jumlah kumulatif kes di dalam negara kita sekarang ni mencatat 36,434 kes, dan daripada jumlah kes baru itu menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham terdapat 9 kes import yang menerima jangkitan dari luar negara, dan katanya 9 kes import itu adalah 4 warga negara, manakala selebihnya bukan warga negara yang menerima jangkitan dari luar negara. Kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 kini sebanyak 10,503 kes, dan Sabah yang merupakan negeri tertinggi penularan COVID-19 mencatatkan pertambahan sebanyak 564 kes, manakala di negeri-negeri di Lembah Kelang 168 kes, dan juga kes kematian seperti yang saya sebutkan, 6 kematian menjadikan keseluruhan adalah 277. Dan semalam kita mengesan 5 lagi kluster, iaitu kluster Sutera melibatkan di Kota Kinabalu, kluster Ria 30 melibatkan Tuaran di negeri Sabah, kluster Tamar di Petaling Jaya Selangor, kluster Intan di Timur Laut Pulau Pinang, kluster Danau di daerah Titiwangsa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan dalam masa yang sama juga kita membawakan kepada anda, orang kata ini adalah saranan ataupun nasihat daripada KP Kesihatan kita, Tan Sri Dr. Noor Hisham, yang menyatakan bahawa individu yang berada di zon hijau perlu elakkan diri daripada penduduk berisiko daripada zon merah. Katanya langkah itu bagi mencegah jangkitan COVID-19 yang dibawa daripada aktiviti rentas daerah ataupun negeri. Kalau nak rentas daerah atau negeri, sebab kita jangan bawa ke zon hijau walaupun kita tiada gejala, kerana 60% hingga 70% yang dijangkiti tiada gejala. Di kawasan zon hijau, pastikan mereka ambil tindakan berjaga-jaga. Siapa-siapa yang ada di zon merah, elakkan kes mereka berisiko daripada zon merah ini, kerana bimbang kita ada aktiviti rentas negeri dan juga rentas daerah. Dan itulah yang beliau memberi contoh semalam, ada kes jangkitan di Kelantan berikutan aktiviti rentas negeri, melibatkan seorang jururawat kalau tak salah saya, yang mengakibatkan jururawat itu menjangkiti ahli-ahli keluarganya yang berada di kampung tersebut. Dan sebenarnya Gigi, terdapat satu teori yang berlegar di luar negara, iaitu 85% kes jangkitan COVID-19 baharu sekarang ini adalah berpunca daripada mutasi D614G, dan perkembangan itu dilaporkan di Amerika Syarikat. Satu kajian telah pun dibuat di Houston yang menyatakan bahawa 99.9% kes di Houston sekarang ini adalah mempunyai mutasi D614G, dan ini mengukuhkan teori bahawa lebih 85%
kes COVID-19 yang ada di seluruh dunia sekarang ini adalah akibat ataupun bermutasi D614G. D614G ini punya angka keboleh jangkitan 10 kali ganda daripada virus biasa. Dan kalau kita ingat dan juga imbas sedikit kes ataupun kenyataan dikeluarkan oleh Tan Sri Dr. Nisham beberapa hari yang lepas menyatakan bahawa mutasi D614G ini banyak dikesan di negeri Selangor. Jadi penduduk di Selangor, Lembah Kelang, Sabah dan juga beberapa negeri yang sedang menjadi tempoh PKPB ini elakkanlah untuk berkunjung daripada ke kawasan-kawasan yang hijau itu. Ya, yang pasti kewaspadaan diri sendiri itu perlu diangkat tinggi ketika ini. Tahu walaupun tidak boleh merentas negeri, setengah kes pihak berkuasa akan membenarkan anda untuk merentas negeri, tetapi dalam masa yang sama anda kena lihat kalau anda berada dalam zon merah, janganlah pergi ke zon hijau kerana itu mungkin boleh memudaratkan mereka yang berada di zon hijau sekiranya anda adalah pembawa virus dan anda tidak ketahui mengenainya. Dan dalam masa yang sama ini juga saya kira adalah satu amaran bahawa Malaysia dijangka akan mengalami twindemic atau pertembungan antara dua wabak. Apa itu dua wabaknya? Ialah influenza dan juga COVID-19 pada hujung tahun ini. Ini yang diramalkan oleh Pengerusi Kumpulan Influenza Malaysia, Profesor Dr. Zamri Zakawi, yang berkata pandemik berkembar itu tentunya akan mencetus kebimbangan kerana ia mungkin menyaksikan peningkatan jangkitan influenza bersekali dengan COVID-19 secara mendadak. Kita tahu COVID-19 sekarang seperti yang Afizi katakan sudah bermutasi di 614G yang mana kita panggil super spreader dan campur pula dengan influenza, pastinya akan memberikan satu kes yang mendadak. Dan kalau kita tengok di negara-negara barat, twindemic ini berlaku ketika pada musim sejuk. Jadi dalam Malaysia katanya ia berkait rapat dengan musim hujan. Ya, betul tu. Dan sebab apa? Sebab kalau kita lihat di negara-negara seperti di UK, negara-negara Eropah, sekarang ini UK, Spanyol, Perancis dan juga Jerman telah pun melaksanakan perintah berkurung untuk kali kedua. Sebab apa? Sebab mereka melakukannya pada bulan November ini 4 minggu kesemuanya sehinggalah pada bulan Disember. Kerana bulan Disember kita fahamkan musim sejuk akan berlaku di sana dan peningkatan kes-kes selesema dan juga kes-kes penyakit berkaitan dengan angka penyakit pernafasan itu banyak berlaku di Amerika Syarikat, di negeri-negeri di Eropah dan sebagainya. Okey, kita nak lihat kepada satu ucapan daripada calon Republican Donald Trump yang akan berucap sekarang ini yang kita akan bawakan kepada anda. And it's been properly acknowledged actually by the media. They were, I think, very impressed, but that was after the fact. That doesn't do us any good. We kept the Senate despite having twice as many seats to defend as Democrats, and in a really much more competitive states, we did a fantastic job with the Senate. I think we're very proud of what's happened there. We had many more seats to defend. They spent almost $200 million on Senate races in South Carolina and Kentucky alone, 2 races, and hundreds of millions of dollars overall against us. At the national level, our opponents' major donors were Wall Street bankers and special interests. Our major donors were police officers, farmers, everyday citizens. Yet for the first time ever, we lost 0 races in the House. I was talking to Kevin McCarthy today. He said he couldn't believe it. 0 races. Very unusual thing, 0. And actually won many new seats with, I think, many more on the way. This was also the year of the Republican woman. More Republican women were elected to Congress than ever before. That's a great achievement. I won the largest share of non-white voters of any Republican in 60 years, including historic numbers of Latino, African American, Asian American, and Native American voters, the largest ever in our history. We grew our party by 4 million voters, the greatest turnout in Republican Party history. Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech, it seems, and Republicans have become the party of the American worker, and that's what's happened. And we're also, I believe, the party of inclusion. As everyone now recognizes, media polling was election interference in the truest sense of that word, by powerful special interests. These really phony polls, I have to call them phony polls, fake polls, were designed to keep our voters at home, create the illusion of momentum
for Mr. Biden and diminish Republicans' ability to raise funds. They were what's called suppression polls. Everyone knows that now. And it's never been used to the extent that it's been used on this last election. To highlight just a few examples, the day before election, Quinnipiac, which was wrong on every occasion that I know of, had Joe Biden up by 5 points in Florida, and they were off by 8.4 points, and I won Florida easily. So they had me losing Florida by a lot, and I ended up winning Florida by a lot. Other than that, they were very accurate. They had him up 4 points in Ohio, and they were off by 12.2 points. And I also won Ohio, great state of Ohio, very easily. The Washington Post had Biden up 17 points in Wisconsin, and it was basically even. They were off by about 17 points. And they knew that. They're not stupid people. They knew that. Suppression. There are now only a few states yet to be decided in the presidential race. The voting apparatus of those states are run in all cases by Democrats. We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away in secret. And they wouldn't allow legally permissible observers. We went to court in a couple of instances, and we were able to get the observers put in. And when the observers got there, they wanted them 60, 70 feet away, 80 feet, 100 feet away, or outside the building to observe people inside the building. And we won a case, a big case, and we have others happening. There are lots of litigation, even beyond our litigation. There's tremendous amount of litigation generally because of how unfair this process was. And I predicted that. I've been talking about mail-in voting for a long time. It's really destroyed our system. It's a corrupt system, and it makes people corrupt even if they aren't by nature. But they become corrupt. It's too easy. They want to find out how many votes they need, and then they seem to be able to find them. They wait, and then they find them. And you see that on election night. We were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes. And we're still ahead by a lot, but not as many, because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided, too. I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases, they're so one-sided. We were up by nearly 700,000 votes in Pennsylvania. I won Pennsylvania by a lot, and that gets whittled down to, I think they said now we're up by 90,000 votes, and they'll keep coming and coming and coming. They find them all over. And they don't want us to have any observers, although we won a court case. The judge said you have to have observers. Likewise in Georgia, and they're appealing. Actually, they're appealing. We won a case that we want people to watch, and we want observers, and they're actually appealing, which is sort of interesting. I wonder why they'd appeal, that all we want to do is have people watch as they do the vote tabulations. Likewise in Georgia, I won by a lot, with a lead of over getting close to 300,000 votes on election night in Georgia. And by the way, got whittled down, and now it's getting to be to a point where I'll go from winning by a lot to perhaps being even down a little bit. In Georgia, a pipe burst in a faraway location, totally unrelated to the location of what was happening, and they stopped counting for 4 hours, and a lot of things happened. The election apparatus in Georgia is run by Democrats. We also had margins of 300,000 in Michigan. We're way up in Michigan, won the state. And in Wisconsin, we did likewise fantastically well. And that got whittled down. In every case, they got whittled down. Today, we're on track to win Arizona. We only need to carry, I guess, 55% of the remaining vote, 55% margins, and that's a margin that we've significantly exceeded, so we'll see what happens with that, but we're on track to do okay in Arizona. Our goal is to defend the integrity of the election. We'll not allow
the corruption to steal such an important election, or any election for that matter. And we can't allow anybody to silence our voters and manufacture results. I've been doing a lot of public things for a long time. I've never had anything that's been as inspirational, by people calling, talking, sending things to us. I've never seen such love and such affection and such spirit as I've seen for this. People know what's happening, and they see what's happening, and it's before their eyes. And there are many instances which will be reported very shortly. Ya. Okey, Itu seperti tadi yang ucapan Donald Trump dari White House. Beliau banyak membuat dakwaan-dakwaan di situ. Kalau kita boleh recap sedikit, dia cakap, if you count the legal votes, I easily win, katanya. ya, Fizi. betul tu. Dan itu adalah pengakuan beliau yang masih lagi merasakan beliau mempunyai harapan untuk menangi Presiden Amerika Syarikat, dan apa yang beliau menyatakan bahawa setakat ini kita masih belum dapat confirm, dan beliau sendiri tidak mengakui kekalahan walaupun Biden sekarang ini hanya 6 undi elektoral diperlukan untuk menangi kerusi Presiden. Dan antara dakwaan-dakwaan Trump pada dalam ucapannya tadi, kalau kita boleh recap sedikit, adalah berkenaan dengan terdapat gangguan pada pilihan raya Presiden kali ini, dan yang keduanya adalah beliau mempersoalkan ketepatan kiraan undi, dan dalam masa yang sama juga katanya beliau mendakwa beliau menang dalam negeri-negeri yang mempunyai orang kata yang mendapat perhatian, negeri-negeri yang mempunyai banyak undi elektoral seperti Texas, Florida dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga beliau turut mendakwa sistem pilihan raya kali ini telah pun dikaitkan ataupun tercabuli oleh rasuah. Dan dalam masa yang sama juga undi mail ballot, orang kata undi pos yang sebelum-sebelum ini Trump menyatakan bahawa beliau langsung tidak percaya, dan seperti dalam ucapannya sebentar tadi menyatakan bahawa undi pos pada kali ini adalah memihak kepada satu pihak saja, iaitu Joe Biden daripada calon Demokrat. Itu adalah antara cerapan daripada ucapan beliau pada sebentar tadi, dan kita dapat lihat Gigi, reaksi muka Trump, bagaimana wajah beliau Sugul di situ. Kelihatan agak sugul di situ selepas dikatakan ramai dilaporkan oleh banyak media-media di luar negara itu yang menyatakan bahawa beliau ketinggalan dengan jurang yang begitu banyak berbanding dengan Biden, hanya 214 undi elektoral, Biden 264, dan Trump memerlukan lebih sekurang-kurangnya 3 lagi negeri ataupun 4 kesemua 4 negeri diperlukan untuk memenangi kerusi presiden itu, dapat undi 270, manakala Biden hanya mempunyai satu negeri saja sudah cukup ataupun sudah sah membolehkan Biden mencapai kerusi presiden itu. Betul. Dan kita tahu 4 negeri berada dalam keadaan tergantung ketika ini. Duanya adalah Pennsylvania dan Georgia. Kita masih menunggu lagi kiraan undi di sana untuk selesai, kerana kita tahu mail ballot ni mempunyai banyak proses-prosesnya untuk menentu sahkan sesuatu kertas undi itu. Apapun kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Anda nantikan di Astro Awani, dan pastinya baca astroawani.com untuk perkembangan terkini. Saya kira itu saja dalam Awani Pagi. Saya akhirkan di sini. Saya Jijik Ahmad. Dan jangan lupa perkembangan Belanjawan 2021 yang akan kami bawakan secara langsung bermula daripada pukul 3 pagi ini. 3 petang. 3 petang. Pada pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7.45 yang akan membawakan kepada anda perkembangan secara langsung Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul, yang akan merencanakan bagaimana ekonomi negara pandemik COVID-19 akan ditangani oleh negara pada tahun hadapan. Dan sekian dari kami, saya Hafizah Zaman dan Jijik Ahmad. Bye. Bye.